Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi hari itunya ufi bi ahdikum. Nah, pada firman Allah Ta'ala, ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Allah Ta'ala firman kepada bani Israel, hei anak-anak cucu cicit Nabi Ya'qub, ya aulada Ya'qub, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, sebutlah, ingatlah kalian akan nikmatku yang aku berikan nikmat tersebut ke atas kalian semua. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakan kalian dengan janjiku. Ufi bi ahdikum. Aku sempurnakan dengan janji kamu. Jadi hari itunya kita telah masuk sedikit apakah dengan makna Allah Ta'ala sempurnakan janji, dan janji itu apakah dia? Kata dianya dalam tafsir Khazin, wakila dikatakan arada dikehendaki bila ahdi, dengan janji tersebut tu ialah jami'a ma amarallahu bihi, ialah barang yang sekalian barang, sekalian perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala bihi, dengan dia, dengan perkara tersebut, dengan sekalian perkara tersebut, min ghairi takhsisih, daripada ketiadaan ketentuan bi ba'di taklifi, dengan sebahagian yang diberati duna ba'din, dengan tanpa sebahagian yang lain. Itu satu pendapat ulama. Hari ini sambung laginya wakilah, dan kata setengah ulama pula, arada dikehendaki bihi, dengan dia, dengan ahdi situ. Bihi bila ahdi, dikehendaki dengan makna janji di situ tu ialah barang, perkara, zukira yang disebutkan fi suratil Maidati, di dalam surah Maidah. Tu mana? Wahwa, dan ia yang disebut di dalam surah Maidah itu qauluhu, ialah firman Allah Ta'ala, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israila. Apa tu? Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba ila qawlihi la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Jadi dalam surah Maidah Allah Ta'ala cerita walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil, dan sesungguhnya telah mengambillah oleh Allah Ta'ala akan mitsaq. Mitsaq ni makna perjanjian. Bani Israil dengan anak cucu cicit Nabi Ya'qub alaihi salam. Wa ba'athna, dan telah kami bangkitkan minhum, daripada mereka itu, daripada Bani Israel itu, isnaya asyara naqibah, 12 orang ketua-ketua. Jadi janji itu apa? Iaitu taat kepada Allah, memuliakan Rasul, nak menolong perjuangan Rasul, dan
Apa lagi? Tengok dalam ayat tu lah. Panjanglah ayat tu. Tu bersedekah. Tu ila qaulihi, hinggalah firman-Nya Allah Taala, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Kalaulah Bani Israel itu taat pada Allah, beriman dengan sekalian rasul-rasul, menolong perjuangan rasul-rasul, menginfakkan harta mereka ke jalan Allah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti Allah Ta'ala akan mengkifaratkan, menghilangkan, menghapuskan daripada mereka itu sayyi'atikum, segala dosa-dosa kejahatan mereka itu, kejahatan kalian semua, hei Bani Israel. Itu mana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti aku, kata Allah, akan menghapuskan daripada kalian semua sayyi'atikum, dosa-dosa kejahatan kalian semua. Jadi itu satu daripada pendapat ulama, kata bahawasanya yang Allah Ta'ala maksudkan dengan aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum tu, perjanjian, ahdi situ tu, perjanjian tu kena kepada barang yang disebut dalam surah Maidah. Tu fahaza qauluhu aufu bi ahdikum, maka inilah fahaza, maka inilah ay la ukaffiranna ankum sayyi'atikum ni, qauluhu, ialah firman, makna firman-Nya Allah Taala, aufu bi ahdikum, ufi bi ahdikum. Salah baca, ufi bi ahdikum. Gitu deh. Tu jadi makna ufi bi ahdikum, aku sempurnakan dengan janji kamu, tu maknanya la ukaffiranna ankum sayyi'atikum, pasti aku akan hapuskan daripada kamu segala dosa-dosa kamu. Itu kata setengah ulama. Jadi ambil daripada tafsir surah, ambil daripada ayat surah Maidah, la ukaffiranna ankum sayyi'atikum tu ditafsir pada ayat ufi bi ahdikum. Itu maksud dia sini. Orang panggil tafsir Quran bil Quran. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Baik. Jadi aku sempurnakan dengan janji kalian tu apa makna? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, aku hapuskan daripada kamu segala kejahatan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, itu pendapat yang kedua. Wakila, dan kata setengah pula ulama mufassirun, huwa, ialah maksud dengan ufi bi ahdikum tu ialah huwa qauluhu, ialah firman-Nya Allah Taala ahdi tu. Tu maksud dengan kata ahdi tu, arada bil ahdi tu, dikehendaki dengan kata janji situ ialah huwa qauluhu, ialah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah. Wa idz, dan ingatlah ketika mana akhadna, wa idz akhadna, dan ingatlah ketika mana kami mengambil mitsaqakum, perjanjian dengan kamu ni, akan kamu ni, hei Bani Israel. Wa rafa'na, dan kami angkatkan fauqakum, di atas kamu at-turah, akan turu Saina, bukit Sinai itu. Khudhu, lalu kami pun berfirman, ambillah kalian ma, akan barang ataina, yang telah mendatanglah oleh kami, akan kamu, biquwwatin, dengan kekuatan. Apa tu ma tersebut? Allah Ta'ala suruh ambil pegang benda yang Allah Ta'ala datangkan kepada buat Bani Israel itu, yakni yang dikehendaki dengan ma'atainakum tu syari'atat taurati, ialah syariat yang terkandung di dalam kitab Taurah. Itu kata setengah ulama, maksud dengan ahdi di situ ialah syariat Nabi Musa alaihissalam yang terkandung di dalam kitab Taurah. Wakila, dan kata setengah ulamanya, huwa, ialah al-ahdu tu, tu arada bil ahdi, dikehendaki dengan janji di situ tu, huwa, ialah qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala, betul dah. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Satu lagi.
Wa id, dan ingatlah, akhadna, ketika mana kami mengambil, mitsaqa bani Israil, janji dengan Bani Israel, aulad Yaqub, anak cucu Nabi Yaqub ni. Apanya janji dia? La ta'buduna, jangan kalian itu menyembah, beribadat, illallah, melainkan hanya ibadat menyembah tu kepada Allah. Jadi kata setengahnya, inilah maksud dengan ahdi. Itu bagai-bagailah orang panggil pendapat alim ulama mufassirun, apakah yang dimaksudkan dengan ahdi tadi itu. Janji itu apakah dia? Jadi pendapat yang pertama tadinya ialah semua benda hak diperintah oleh Allah Ta'ala tanpa ketentuan, dengan setengah benda hak ditaklif, dengan tidak ditaklif. Kata setengah pulaknya ialah makna orang panggil janji di situ pada surah Maidah, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil. Jadi la ukaffiranna ankum sayyi'atikum tu tafsir bagi ufi bi ahdikum. Orang panggil tafsir Quran, ambil Quran belakalah ni. Tuh kata setengah pulaknya ialah nak berpegang dengan syariat Nabi Musa alaihi salam dalam kitab Taurah tu, sebagaimana ayat wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah, yakni syariat Taurah. Itu. Kata setengah pulaknya ialah tu janji di situ dengan makna la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah melainkan hanya menyembah kepada Allah. Wakila, kata setengah pula ulama mufassirun, arada bihadzal ahdi, dikehendaki dengan ini janji itu ialah ma asbatahu fi kutubil anbiya'il mutaqaddimati. Ma ialah perkara barang asbatahu yang sabitlah ia barang, ia perkara tu fi kutubil anbiya'il mutaqaddimati, di dalam segala kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Apa barang tersebut? Fi wasfi ay fi bayani wasfi, pada menyatakan sifat-sifat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab-kitab nabi-nabi dulunya, Taurat ke Injil ke Zabur ke pasti dah ada terkandung dalam kitab-kitab nabi-nabi dulunya memberikan, mensifatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah ulama mufassirun kata Allah Ta'ala kata wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan sempurnalah kalian dengan janji kalian itu. Ialah apa maksud janji kalian? Janji situ ialah apa yang kalian tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung, yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam kitab nabi-nabi dulu. Maka kerana itu dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala kata orang-orang Bani Israel atau Ahlul Kitab ni ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kenal mereka itu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Jelas, tak ada semabur-semabur, tak ada kesamaran sikit pun. Kenalnya mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena segala kitab-kitab anbiya nabi-nabi dulunya telah menyatakan sifat-sifat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita habis. Maka sebab tu orang Bani Israel, orang Ahlul Kitab ni kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia tak kenal dah, bukan duk semabur dah. Bahaya tak beriman juga tu. Itu kerana takabbur. Kerana menyombong. Itu kerana takabbur, kerana menyombong. Tidak menyempurnakan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu. Itu sebab tu nantinya Allah Taala kata wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian ahlul kitab jadi orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahalnya orang hak kafir mula-mula ni bukannya ahlul kitab, iaitu orang musyrikin tu kafir awal-awal lagi.
Tapi kenapa Allah Ta'ala kata kepada ahlul kitab, jangan kalian jadi orang awal kafir? Kerana musyrikin dia mengkafir Nabi Muhammad, dia tak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan mereka tu tak ada kitab-kitab yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang Yahudi, Nasara, ahlul kitab ni mereka kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dia. Lagi akal. Maka kerana itulah kata ulama mufassirun, ulama tafsirnya, qila dikatakan arada bihadzal ahdi, dikehendaki dengan ini janji yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa'ufu bi'ahdi, dan sempurnalah kalian dengan janji ini, ialah dengan makna ma barang perkara asbatahu yang sabitlah ia barang tersebut fi kutubil anbiya'il mutaqaddimati, di dalam segala kitab-kitab nabi-nabi yang telah terdahulu. Apa barang tersebut tersabit disebut dalam kitab nabi-nabi dulu, Taurat, Injil, Zabur tu? Fi bayani wasfi Muhammadin, pada menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annahu mab'utsun, dan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dibangkitlah ia fi akhir zamani, pada akhir zaman. Tu dicerita dah bahawasanya Nabi yang terakhir dibangkit ialah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu supaya dalam Quran cerita lah. Tu wa'id, apa tu ayat tu? Apa tu? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, dan ingatlah ketika mana berkata oleh Isa anak laki-laki bagi Maryam, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni utusan Allah kepada kamu. Tu inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurah. Datangnya Nabi Isa tu untuk membenarkan kitab Taurah yang ada dalam tangan-tangan kamu tu, hai ahlul kitab. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, dan memberi berita gembira dengan datangnya rasul setelah aku. Ismuhu Ahmad, namanya ialah Muhammad. Itu. Jadi tidak ada satu pun nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah pasti akan menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, annallaha, bahawasanya Allah Ta'ala ahida ila bani Israil. Allah Ta'ala tu nak mengambil janji, menghantar janjilah ila bani Israil, kepada anak cucu cicit Nabi Yaqub, ala lisani Musa alaihi salatu wassalam, di atas lidah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tu. Apa hak Nabi Musa, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa tu pesan kepada Bani Israel, anni, bahawasanya ba'ithun, akan dibangkitkan min Bani Ismail, daripada anak cucu cicit Nabi Ismail, nabiyan ummiyan, seorang nabi yang dibangsa pada ummi, artinya seorang nabi yang tidak belajar membaca menulis dengan manusia. Hanya Allah Ta'ala yang mengajarkan melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dan menulis. Itu. Tu mana ummi tu orang yang tak pandai baca, dengan mana orang yang tak belajar baca dengan manusia.
Faman tabi'ahu, maka barang siapa yang mengikutlah seorang barang siapa dari itu akan dia nabi daripada Bani Ismail tadi itu. Nah, wasaddaqan nural ladzi ya'ti bihi, dan membenarkan akan cahaya yang didatangkan dengan dia cahaya. Ghafartu lahu, nescaya. Ghafartu lahu, nescaya aku ampunkan lahu baginya zambahu, akan dosanya. Masuk dah ni waktu ni. Azan dulu deh. Azan dulu deh. Baik. Azan dulu. Azan dulu. Azan ni. Masjid tak habis ya azan. Sudah ada. Sudah tak ya azan. Boleh azan habis dah? Habis dah. Masjid Sungai Buloh lama azan. Azan kata kebir gaya. Baik. Sambung tadi dah. Jadi Allah Taala dah. Tuh. Ceritakan kepada Bani Israel janji tersebut di atas lidah Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kata apa? Anni bahawasanya aku
ba'ithun, aku bangkitkan min bani Ismail, daripada anak cucu cicit Nabi Ismail. Jadi artinya sini, orang Yahudi dah tahu dah bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu akan dibangkitkan daripada bani Ismail. Bukan bani Ishaq. Tu daripada bani Ismail. Okay. Ishaq dengan Ismail ni anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Ishaq tu turunlah, lahirlah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni lah digelarkan Israel. Kemudian anak-anak Nabi Yaqub tu lah dipanggil Bani Israel. Tu. Jadi Allah Ta'ala cerita siap-siap dah kepada Bani Israel. Di atas lidah Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala kata, anni, bahawasanya aku, ba'isun, aku bangkitkan min Bani Ismail, daripada Bani Ismail, aku bangkit ke siapa? Nabiyan, akan seorang nabi, ummiyan, yang bahasa ummi. Maka faman tabi'ahu, maka barang siapa yang mengikut akan dia, akan nabi ummi tadi tu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Siapa yang ikut, artinya beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqan nural ladzi ya'ti bihi, dan membenarkan akan cahaya yang didatangkan dengan dia. Bihi bin nabiyil ummi tadi tu. Dan membenarkan cahaya di sini makna Al-Quranul Karim itulah. Terima Al-Quranul Karim, terima cahaya yang didatangkan dengan dia, dengan Nabi ummi tadi tu. Allah Ta'ala kata kepada Bani Israel, ghafartu, nescaya mengampunglah olehku, lahu, baginya, bagi man, zambahu, akan dosanya, dosa seorang man tadi tu. Barang siapa tadi. Wa adkhaltuhu, dan aku masukkan dia. Dia seorang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman dengan apa cahaya yang dibawa datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannata, akan syurga. Tu. Wa ja'altu lahu, dan aku jadikan baginya barang siapa tu, ajraini tsnaini, dua pahala. Dua pahala. Jadi itulah yang dikatakan janji. Kata setengah ulama, itulah janji. Artinya, kalau di kalangan Bani Israel ni, bila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam, dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tu termasuk dalam orang yang menyempurnakan janji. Fi bi ahdikum. Nescaya Allah Ta'ala menyempurnakan, membalas janji dengan dengan apa? Dengan pahala, dengan memberi keampunan dan memasukkan dia tu ke dalam syurga, dan bui, orang panggil ganjaran, dua pahala. Dua ganjaran. Wa ja'altu lahu ajraini tsnaini, dan aku jadikan baginya dua ganjaran. Tu. Wa huwa, dan ia ma asbatahu tu, barang yang sabitlah ia barang di dalam kitab-kitab nabi-nabi dulu tu, qauluhu, ialah firmannya Allah Ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinannahu linnas, dan ingatlah ketika mana mengambil oleh Allah Ta'ala akan janji. Mana tu bit tiba-tiba ni? Sudah. Internet mana? Tu bit tiba-tiba. Okey. Tu bit tiba-tiba masuk tiba-tiba. Tu wa idz akhadallahu mitsaqa, dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan siapa? Alladzina utul kitab, dengan orang-orang yang diberikan kitab. Kitab sini makna kitab Injil, kitab Taurah tu lah, kitab nabi-nabi dulu, Zabur apa semua sekali. Tu litubayyinannahu linnas, supaya menyatalah. Tu akan dia, akan janji tersebut tu, linnas, bagi sekalian manusia. Apa? Wajib ahlul kitab ni menyatakan kepada
manusia sekaliannya, yakni amra Muhammadin. Dikehendaki orang panggil benda hak wajib ahlul kitab ni beritahu kepada manusia, mengajar manusia itu ialah amra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifatahu, dan akan sifatnya. Itu jadi kehendakinya ialah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi itulah beberapa pendapat ulama tentang apakah yang dimaksud dengan janji yang Allah Ta'ala firman, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Habis itu. Wa iyaya farhabun. Wa iyaya farhabun. Dan hanyalah kepada Allah Ta'ala sajalah kalian semua tu kena gerung, kena takut. Ai fakhafuna fi naqdikumul ahda, maka takutlah hei Bani Israel fi naqdikumul ahda, pada menunaikan kalian akan janji. Mana beringat, jangan orang panggil siapa tak tunai akan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu apa janjinya? Beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Habis itu. Kemudian kita masuk ayat baru pula ni rasanya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua, hei Bani Israel, bima, dengan barang, anzaltu, yang menurunlah olehku. Apa barang tersebut? Yakni bil Qur'ani, berimanlah. Dengan Al-Quran yang aku buat turun. Bukan orang lain buat turun, aku sendiri. Yang mana Al-Quran tu musaddiqan, hal pada kata dhamir, anzaltu tadi. Hal keadaan Al-Quran tu, musaddiqan, membenarkan, lima ma'akum, bagi barang yang serta dengan kamu, yang ada serta dengan kamu. Apa barang yang ada serta dengan kamu, dengan orang Bani Israel tu? Iaitu At-Taurat wal Injil wa Zabur. Kitab-kitab hak nabi-nabi dululah. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu ada serta ahlul kitab, ada serta Bani Israel. Apa makna dia? Yakni annal Qur'ana, bahawasanya bermula Al-Quran itu muwafiqun, muwafaqahlah ia lima bagi barang fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Al-Quran tu muwafaqah dengan apa perkara yang terkandung di dalam kitab Taurat. Gapo perkara yang terkandung dalam kitab Taurat? Bayan pada kata ma fi Taurah tadi tu. Apakah ma fi Taurati? Minat tauhidi, daripada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat cerita tentang Allah Taala begitu begini, begitu begini. Begitu jugalah Al-Quran pun sama, tak berubah. Sama apa yang terkandung dalam kitab Taurat. Al-Quran cerita tentang Allah Ta'ala sama dengan apa hak Taurat cerita tentang Allah Ta'ala. Muwafiqun lima fit Taurati. Apa hak sama tu? Minat tauhidi, tentang mentauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Wan nubuwati, dan kenabian. Wal akhbari, dan segala khabar-khabar. Orang panggil perkara hak lagi akan datang, seperti syurga, neraka, kiamat, hisab dan sebagainya. Sama ya? Itu yang dikehendaki sama. Ada pun soal syariat tu bezalah. Tu bezalah syariat Nabi Musa dalam kitab Taurat tak samalah dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran.
Bahkan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang menasahkan segala syariat nabi-nabi dulu, termasuk apa yang terkandung syariat di dalam kitab Taurat. Ada. Hak samanya apa? Hak samanya ialah tauhid. Hak samanya tentang akidah. Senang begitu. Sebab itulah setengah ulama mufassirun dia tafsir ayat apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Nabi ini wa yu'allimuhum, mengajar akan mereka itu manusia al-kitaba, akan kitab. Ai apa? Al-iman. Ai aqaidul iman, mengajar akan simpulan-simpulan bagi kepercayaan. Kenapa Alkitab itu ditafsir dengan iman? Kerana sekalian kitab-kitab termasuk Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur, apa sahaja suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nabi terdahulu tentang iman, tentang akidah, aqaidul iman, itu tidak ada bezanya sama sekali. Itu mana? Wa yu'allimuhumul kitaba. Nabi ini tugasnya mengajarkan akan manusia umat ni akan Alkitab, yakni al-iman. Wal hikmata ay syariah. Itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Al-hikmata ay syariah. Kenapa setengah ulama mufassirun tafsir kata al-hikmata tu ay syariah? Kerana orang panggil syariat tu beza-beza. Beza-beza. Supaya kita kata syariat Nabi Musa. Syariat Nabi Musa ni kalau tak silap lah, setengah daripada syariat Nabi Musa ni, kalau kain pakaian dia kena najis, maka tak ada boleh dah cara nak menyuci, melainkan kena potong kena guting, kena kerak. Kenapa lagu tu? Ada tu orang panggil hikmatut tasyrih. Hikmah dia syariatkan pada syariat Nabi Musa nya, kalau kena najis itu tak boleh basuh, bahkan kena potong, kena kerak, buang terus. Jahit hak lain ya. Tapi syariat Nabi kita Muhammad SAW tak lagu tu. Nyanyi kita kena najis sikit, kerak buang. Kaya apa? Syariat Nabi kita Muhammad SAW boleh orang panggil izalatun najasah. Menghilalkan najis itu bilma, dengan air. Itu ni. Atau orang panggil apa? Tak sama tak? Sama tak syariat Nabi dulu dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ada yang tidak sama. Maka kerana tu ulama mufassirun setengahnya mentafsirkan al-hikmata ay syari'ata. Jadi tugas Nabi ni mengajarkan iman, mengajarkan asy-syariah. Mengajarkan akidah, mengajarkan syariah, wa yuzakkihim, dan menyucikan akan mereka itu. Apa? Tazkiyatun nafsi. Kalau kita katakan ilmu tasawuf. Tiga ni lah orang panggil pondasi ataupun arkanuddin, rukun-rukun bagi agama. Mana? Akidah, syariah dan akhlak. Ataupun bahasa lain kita panggil iman, Islam dan ihsan. Ataupun dalam bentuk mata pelajaran ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu tugas Nabi. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Itu mengajarkan akan mereka itu apa? Iman, Islam dan ihsan, akidah, syariat dan akhlak, tauhid, fiqh dan tasawuf. Itu. Jadi bagi hak muafakat Al-Quran dengan kitab Taurat itu apa? Minat tauhidi wan nubuwati wal akhbari. Itu tentang keesaan Allah dan kerasulan nabi-nabi, dan sam'iyya, benda-benda hak ghaibiyah, benda-benda hak lagi akan. Itu semua tu sama aja, tak ada beza. Tu tak payah duk reka hak lain. Tu kerana puak-puak ahlul kitab ni dia tabdil, dia tahrif kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil apa semua tu, hingga hak asli tentang akidah yang sebenar habis. Seleweng habis. Seleweng habis. Sebab tu saya ingat lagi apabila ada orang Wahabi tu di Mesir dulu dari sini, dia kata ke Syekh Ali Jumaah, dia kata kalau ahlu sunnah wal jamaah tu Asy'ariyah Maturidiyah, lepas tu Nabi Muhammad mazhab apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Dia tanya Nabi Muhammad ikut tak mazhab Asy'ariyah Maturidiyah?
Jadi Syekh Ali Jumaah jawab apa? Nabi Adam Asy'ariyah. Apa gerah dah tu. Nabi Musa Asy'ariyah. Nabi Daud Asy'ariyah. Nabi Ismail Asy'ariyah. Nabi Isa Asy'ariyah. Kullul anbiya wal mursalin kulluhum Asy'ariyah wal Maturidiyah. Magah Wahabi dia kata enta kadzab. Dah kadzabta ya muftin. Membohong pembawa fitnah dia kata ke Syekh Ali Jumaah. Padahal soalan dia tu bodoh dah. Nabi Muhammad tu ikut dah Asy'ariyah. Loh. Nabi Muhammad tu lahir bila? Imam Abu Hasan Asy'ari lahir bila? Tak betul lah kata Nabi Muhammad ikut Imam Abu Hasan Asy'ari. Ya betulnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ikut Nabi Muhammad SAW. Ya apabila kita tu ikut Imam Abu Hasan Asy'ari, kita tu Asy'ariyah, artinya kita ikut Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari itu bahas tentang akidah. Maka akidah tu daripada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW ada berubah tak? Tak ada berubah. Sama aja. Dalam kitab Taurat ke Injil ke Zabur ke Suhuf ke sama aja. Maka kerana tu jawab Syekh Ali Jumaah tu tepat lah. Apa? Akidah ni sama aja. Ahlussunnah Jamaah ni start daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sampai ke lelah ni pun hak tu lah hak dipegang. Simpulan aqaidul iman, simpulan bagi kepercayaan. Hak tu. Kenapa? Annal Qur'ana muwafiqun lima fit Taurati minat tauhidi wan nubuwati wal akhbari. Bahawasanya Al-Quran itu muafakat lah ia akan barang di dalam kitab Taurat. Apa barang tersebut? Minat tauhidi, tentang daripada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, wan nubuwati, dan tentang menceritakan kenabian kerasulan, wal akhbari, dan khabar-khabar yang lagi akan datang tentang syurga ke neraka ke sirat ke apa saja, sam'iyat, benda-benda hak didengar sama saja. Itu orang panggil isyarat kepada silibus ilmu tauhid. Silibus ilmu tauhid itu rububiyah, ilahiyat atau ilahiyat atau uluhiyat, ilahiyat, rububiyat, ketuhanan. Nubuwat atau nabawiyat atau ar-risalat, apa panggil kerasulan, kenabian, dan sam'iyat atau khabariyat, benda hak didengar daripada Nabi SAW, benda hak tidak boleh digunakan akal semata-mata. Adapun kerasulan, kenabian dan ketuhanan itu mesti disanding dengan akal dan nakal. Adapun sam'iyah atau khabariyah pasti dengan nakal semata-mata, tak boleh guna akal. Itu. Wa na'tin nabiyyi, apa lagi hak muafakat Al-Quran dengan barang hak terkandung dalam kitab Taurat selain daripada ketuhanan, kenabian dan benda-benda hak ghaibiyat. Wa na'tin nabiyyi, dan tentang sifat-sifat Nabi, wa na'tin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal imanu, maka bermula percaya bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani tasdiqun lit Taurati. Itu. Fal imanu, maka bermula percaya, beriman bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'ani, dan percaya beriman dengan Al-Quran, tasdiqun lit Taurati, ialah membenar akan kitab Taurat. Itu. Sebab tu kena jawab ke ajaran Ibu Yati hak baru tu. Ya bukan ajaran Ibu Yati, sebenarnya ada tok guru dia hak pensyarah matematik universiti tu. Bodoh dia kata, apa ngucap 2 kalimah syahadat, sepatut 25 syahadat lah. Apa? Ada Rasul bukan Nabi Muhammad seorang. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf. Habis tu mengucap laka. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, wa asyhadu anna Yaqub wa Ishak, wa apa lagi? Wa Ibrahim, wa Lut, wa Nuh, ya, Rasulullah. Royak dia bodoh mu ni. Sebab tu ilmu akidah ni tak boleh kita beli buku baca sendiri, tak boleh. Jangan kita buat perangai beli buku baca seorang ataupun baca dalam grup-grup WhatsApp, atau kita pun rasa faham. Tak boleh. Mesti kena berguru dengan guru yang betul-betul pandai dalam ilmu akidah. Sebab tu kata ulama,
man akhadha ilmal aqaidi minal kutubi dakhalat fi qalbihil awhamu. Nah, tuh man akhadha barang siapa yang mengambillah ilmal aqaidi, nah, akan ilmu-ilmu akidah, nah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah, ilmu akidah, nah, dia ambil minal kutubi daripada kitab-kitab, ai bi ghairi syaikhin, tanpa ada guru, dakhalat fi qalbihi, nescaya masuklah dalam hatinya al awhamu, oleh segala waham-waham, sengka-sengka yang tak betul masuklah hati dia. Tu dia fikir sendiri, dia beli buku tauhid, buku-buku akidah, dia baca, lepas tu dia pun proses kepala otak dia dipikir. Akhirnya keluarlah ajaran-ajaran sesat. Tu ajaran apa? Tahu tu agama apa? Agama apa? Asulasimu apa? Al-Islamu menatang apa? Ajaran bengong apa? Nah, aku Melayu tu. Royak ke dia, kita kata Nabi Muhammad Rasulullah, cukup dah. Artinya kita beriman dengan sekalian rasul-rasul yang terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang terdahulu sebelum daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana kita dapat kenal Nabi-Nabi dulu dan tahu tentang kitab-kitab Nabi-Nabi dulu pun terhenti dengan khabar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah kata Syekh Zaid, fal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'ani tasdiqun lit Taurati. Maka bermula percaya dengan Nabi Muhammad dan percaya dengan Al-Quran itu ialah membenarkan akan kitab Taurat. Kerana apa? Ilah pada kata tasdik. Li'anna Tauratah, kerana bahawasanya kitab Taurat tu fiha, sabitlah, adalah di dalamnya, di dalam kitab Taurat tu al-isyaratu, ada apa? Ada isyarah. Isyarah tu ai i'lamun bi khafiyyin, pemberitahuan dengan secara halus, ila na'tin nabiyyi, isyarah kepada sifat-sifat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Apa lagi hak terkandung lagi tak Taurat? Wa annahu, dan bahawasanya Nabi Muhammad ni nabiyyun, ialah seorang nabi, mab'usun, yang diutuskan, yang dibangkitkan di akhir kelak tu. Faman amana bihi, maka barang siapa yang berimanlah ia dengan dia, dengan Nabi Muhammad SAW. Faman amana bihi bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad amana bima fit Taurati, maka sesungguhnya berimanlah ia barang siapa tadi dengan barang yang dikhabarkan di dalam kitab Taurat. Nah itu. Faman amana bihi, maka barang siapa yang berimanlah dengan dia, dengan Nabi Muhammad SAW, faqad amana bima fit Taurati, maka sesungguhnya berimanlah dengan barang yang di dalam kitab Taurat. Waman kadzabahu, dan barang siapa yang mendusta akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi Muhammad bukan nabi. Wa kafara bihi, dan kufur dengan dia, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad kadzabat Taurah, maka sesungguhnya telah mendustai akan kitab Taurat. Wa kafara biha, dan telah kufurlah dengan dia, dengan kitab Taurat. Jadi ahlul kitab tu sendiri, kalau dia tak masuk Islam, kalau dia tak percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada makna dia telah kufur dengan kitab Taurat, dia telah dusta dengan kitab Taurat. Itu habis itu. Kemudian Allah Ta'ala kata wala takunu awwala kafirim bih, wala takunu, dan jangan jadilah, jangan adalah kalian semua, he ahlal kitab, he Bani Israel, ya aulada Yaqub, he anak cucu cicit Nabi Yaqub, jadi apa? Awwala kafirim bih, wala takunu awwala kafirim bih, jangan jadilah kalian semua akan orang yang pertama-tama kafir dengan dia, dengan Al-Quran ataupun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti situ dulu, wala takunu awwala kafirim bih. Kita sambung semula pula insya-Allah. Boleh deh? Boleh? Oh, Tuan Haji. Ada? Tuan Haji Anwar ada? Boleh deh? Kita berhenti situ dulu deh.
InsyaAllah kita sambung pula. Allah Ta'ala kata janganlah kalian tu jadi orang yang pertama-tama kafir dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ni Al-Khitabu lil Yahudi nuzilat fi Ka'b bin al-Ashraf wa ru'asa'il Yahudi. Ayat ni diturun kepada Ka'ab bin Ashraf dan ru'asa'il Yahudi, ketua-ketua bagi agama Yahudi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajli ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'atiqah. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'atiqah. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Tubik selalu.